Assalamualaikum. Tak cuci. Patutlah. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Allahumma ultuf bina wa 'afina warhamna wal muslimin. Allahumma arham mautahum wa at'im ja'i'ahum waqsi 'arihim wa taqabbal syuhada'ahum. Allahumma ansurhum nasran 'aziza waftah lahum fathan mubina wa arsil 'alaihim hijaratan min sijjinin mandud. Amma ba'd. Fadilah Ustaz Zamran, rangka imam malam ini, Akhi Khairuddin serta tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Jadi apa khabar semua, sihatnya? Alhamdulillah. Jadi insya-Allah pada malam ni kita teruskan lagi pengajian kita yang sebenarnya bermula dengan agak sayu dan sedih, ya, apabila semalam Zionis Israel telah menyerang konvoi ambulan, ya, dan belasan ataupun puluhan yang maut dalam serangan yang tidak dijangka tersebut. Jadi kita pun tak tahulah apa cerita Ghazah ini, tuan-tuan sekalian, ya. Adakah lepas kalaulah umat Islam menang dalam perjuangan ini, ialah tak tahulah berapa lama, mungkin puluhan tahun lagi, mungkin ratusan tahun lagi. Adakah kalau menang tu itu sudah menunjukkan tanda akhir zaman dan Dajjal akan muncul, ataupun sebenarnya panjang lagi ceritanya? Kerana kalau kita lihat dalam sejarah, pada zaman Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an menang, kemudian jatuh balik. Zaman Salahuddin Ayyubi dapat menang, kemudian jatuh balik. Dan adakah lepas ni kalau menang datangnya Dajjal ataupun jatuh balik, panjang lagi ceritanya. Itu Allah Alam. Itu cerita yang kita tidak dapat pastikan. Ia termasuk dalam bab fitan. Dan bila fitan ini, ia bukan sahaja memberikan fitnah kepada kehidupan kita dunia ini, bahkan fitnah daripada sudut kefahaman, maklumat, ya. Apa yang disebutkan ini bukan sekadar perang dalam bentuk ketenteraan ataupun fizikal, bahkan ia juga perang maklumat. Jadi boleh jadi ada berita yang kita dapat itu berita yang benar, ada berita yang kita dapat itu berita yang palsu, sehingga menyebabkan kita sukar untuk mengenal pasti mana berita yang sahih dan sebagaimana kita juga sukar untuk mengenal pasti siapa kawan dan siapa lawan dalam perjuangan ini sebenarnya. Wallahualam. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita sambung pengajian kita berkenaan dengan imam berpaling ke kiri selepas salat. Jadi rasanya saya ada sebutkan dulu sebagai mukadimah, tapi kita ulang balik. Ada ibadah yang mana kita wajib menghadap ke arah kiblah. Itu namanya salah. Rasanya solat je kot satu-satunya ibadah yang wajib menghadap ke arah kiblah, melainkan dalam beberapa keadaan tertentu. Baik. Yang kedua, ada ibadah yang mana kita tidak disunnahkan pun untuk menghadap ke arah kiblah, bahkan secara praktikalnya membelakangi kiblah. Itu adalah ibadah menyampaikan khutbah Jumaat. Jadi khatib memang membelakangi kiblah. Dan satu lagi ibadah yang mana kita tidak boleh menghadap ke arah kiblah, yang mana kalau kita hadap ke arah kiblah maka ibadah tersebut batal, iaitu ibadah tawaf. Jadi tawaf ni nak tak nak kita kena pastikan kiblah ataupun Kaabah tu berada di sebelah kiri kita, kan. Baik. Dan antara ibadah yang kita tidak disunnahkan untuk menghadap ke arah kiblah, khusus untuk imam, iaitu terus menerus menghadap ke arah kiblah semasa berzikir, sebagaimana yang dilakukan oleh sebahagian imam, ya.
Saya ingat Profesor Dr. Basri dulu ketika membahaskan tajuk ini, beliau menyatakan ada sebahagian imam yang tidak berpaling ke kanan ataupun ke kiri ataupun menghadap ke arah makmum ketika berzikir. Boleh jadi kerana imam tu dia malu kot, sama ada dia tidak tahu tentang hukum ataupun mungkin dia malu untuk menghadap ke arah makmum. Ada juga imam yang demikian. Jadi sepatutnya perkara ini perlu kita sembarluaskan, kerana terus menerus menghadap ke arah kiblah ia bertentangan dengan sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dan sahabat-sahabat Nabi yang lain. Baik. Sebagai contoh kata Samurah bin Jundub radhiyallahu an, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza shalla salatan aqbala alaina biwajhihi sallallahu alaihi wasallam. Biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila selesai salat, baginda akan menghadap ke arah kami. Jadi ini dalil menunjukkan baginda sallallahu alaihi wasallam menghadap terus ke arah makmum selepas salat. Baik. Dan kata Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhuma, kunna, itu hadis tadi riwayat Bukhari, dan hadis yang kedua ni ibarat riwayat Muslim. Kunna idza sallaina khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahbabna an nakuna an yaminihi yuqbilu alaina biwajhihi. Kami ni apabila salat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami lebih suka untuk berada di sebelah kanan dengan harapan iaitu Nabi akan berpaling ke sebelah kanan selepas salat. Jadi dengan itu mereka akan dapat melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan lebih penting untuk belajar apa yang Nabi baca sebenarnya selepas baginda salat. Baik. Jadi di sini hadis ini menunjukkan pada kita imam disunnahkan untuk berpaling selepas salat. Dan berpaling tu bila? Ini sebenarnya kita dah tahu dah, cuma kita nak tengok bagaimana ulasan Ibn Qayyim Al-Jauziyah berdasarkan riwayat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kana sallallahu alaihi wasallam idza sallam istaghfara thalathan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila selesai salat, baginda akan beristighfar 3 kali. Wa qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Kemudian Nabi akan membaca zikir tadi, zikir salam. Walam yamkus mustaqbilal qiblah illa miqdara ma yaqulu zalik. Dan Nabi tidak terus menerus menghadap ke arah kiblah melainkan dengan kadar zikir tadi. Artinya Nabi istighfar 3 kali, kemudian Nabi baca Allahumma antas salam sampailah tabarakta ya zal jalali wal ikram. Terus Nabi berpaling sama ada ke kanan ataupun menghadap ke arah makmum. Bal yusra'ul intiqala ila al-ma'mumin wa kana yanfatil an yaminihi wa an yasarihi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan baginda segera beralih badannya. Ada masa Nabi akan menghadap ke arah kanan dan ada masa Nabi akan menghadap ke arah kiri. Jadi di situ kita dapat poin, imam hanya menghadap ke arah kiblah sekadar istighfar 3 kali dan membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta zal jalali wal ikram. Kemudiannya terus berpaling ke kanan ataupun berpaling ke kiri. Baik. Dia sebenarnya tuan-tuan sekalian, kita ni berpaling ke kanan ke, bolehkah kita berpaling ke kiri? Maka ucapan daripada Ibn Qayyim Al-Jauziyah tadi menunjukkan boleh kita berpaling ke kiri. Walaupun biasanya kita imam akan paling ke kanan, dan itu kebiasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada masa kita boleh berpaling ke kiri berdasarkan perbuatan para sahabat, dan ada juga riwayat yang dikaitkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibn Mas'ud radhiyallahu an sebagai contoh, Ibn Mas'ud sengaja berpaling ke kiri selepas salat, dan kerana Ibn Mas'ud nak mengajar para sahabat yang lain bahawa jangan kita fikir kanan je yang sunnahnya, berpaling ke kiri pun sunnah, cuma biasakan dengan yang kanan. Ada masa berpaling ke kiri,
dan ada masa berpaling menghadap ke arah makmum. Ini ada satu ulasan yang dibawakan oleh Mulla Ali Al-Qari. Bacaannya Mulla ya tuan-tuan ya, bukan Mullah. Sebab ada yang baca, saya ingat dalam surat khabar dulu bila berlaku perang Amerika yang konon-konon baik tu dengan Iraq. Jadi dia masuk dalam surat khabar tu ejaannya M-U-L-L-A-H, Umar. Jadi ramai orang yang baca Mullah Umar, padahal sebenarnya M-U-L-L-A sahaja, ataupun dalam bahasa Arab mim lam alif, Mulla ya, mim lam alif. Jadi Mulla Ali Al-Qari, ulama Afghanistan, beliau menyatakan kebiasaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan berpaling daripada kiblah selepas memberikan salam. Baginda berpaling ke kanan dan kiri dan tidak terus-menerus menghadap ke arah kiblah. Sekiranya ada hajat dan keperluan untuk baginda sampaikan sesuatu, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan terus berpusing menghadap ke arah makmum dan menyampaikan maklumat itu kepada jemaah yang hadir. Jika tidak ada apa yang mahu dibicarakan, maka ada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menghadap ke arah kanan dan ada masa Nabi akan menghadap ke arah kiri. Okey, maknanya ke kanan pun itu yang sunnahnya, menghadap ke kiri pun dibolehkan, dan sekiranya perlu boleh terus berpaling menghadap ke arah makmum. Baik. Kemudiannya tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, kata Azim Abadi, Syekh Azim Abadi ini pengarang kitab Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abi Dawud. Katanya Al-Imam Nawawi rahmatullahi alaih mengupas hadis Ibn Mas'ud radhiyallahu an. Apa kata Ibn Mas'ud tuan-tuan? Iaitu jangan berikan ruang kepada syaitan dalam diri kamu walau satu bahagian, sehingga dia merasakan dia mesti berpaling ke kanan semata-mata. Saya telah melihat banyak kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpaling ke kiri. Jadi itu Ibn Mas'ud dia sebut jangan kita ni rasa kanan je yang betul dan berdakwah ini sahaja yang sunnah, kerana beliau sendiri melihat banyak kali Nabi sallallahu alaihi wasallam berpaling ke sebelah kiri. Maka kemudian saya ringkaskan kita menggabungkan kedua-dua dapatan hadis ini dengan menyatakan kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam berpaling ke kanan dan kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam berpaling ke kiri. Okey, baik. Kemudiannya kata kata Ibn Battal dalam mensyarahkan hadis Bukhari, berpaling ke sebelah kanan dan ke kiri adalah harus kalangan ulama dan bukannya makruh. Artinya berpaling ke kiri itu tidak makruh. Kerana terdapat sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam berpaling ke sebelah kiri. Okey. Meskipun standardnya Nabi sallallahu alaihi wasallam biasanya berpaling ke kanan, itu standard. Tetapi memang ada sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam berpaling ke sebelah kiri. Jadi itu sebagai penegasan terhadap apa yang saya telah nyatakan tadilah. Dan sekarang ni tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita nak tahu kenapakah Nabi SAW berpaling ke kanan ataupun tidak terus-menerus menghadap ke arah kiblah ketika berzikir. Sedangkan akal logik kita menyatakan lebih baiklah Nabi menghadap ke arah kiblah kerana zikir kan. Tapi kenapa Nabi paling ke kanan ataupun ke kiri ataupun ke arah makmum? Satunya kata ulama, antara hikmah Nabi berbuat demikian untuk mengajarkan apa yang perlu dibuat. Jadi Nabi nak ajar inilah cara zikirnya, dan boleh jadi Nabi zikir itu walaupun perlahan tetapi sahabat boleh cam apa yang dibacakan oleh Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam. Satu. Yang keduanya untuk menunjukkan salat telah selesai dikerjakan, apalagi zaman Nabi tu dia tak ada pembesar suara dan orang terlalu ramai. Adapun kita ni yang kita satu dua saf ni orang cam dah lah, tak ada isu. Tapi pada zaman Nabi SAW orang terlalu ramai, maka Nabi kena pusing untuk menunjukkan pada sahabat yang lain salat dah selesai, salam telah diberikan,
kerana khawatir ada orang tidak mendengar salam yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiganya kata ulama iaitu Az-Zain bin Al-Munayyir, untuk menghilangkan perasaan sombong dan besar diri dalam diri imam, supaya imam ni ada bermasyarakat, melihat ke arah makmum, ada interaksinya, bukan terus menerus menghadap ke arah kiblah. Dan yang keempatnya yang agak penting tuan-tuan dirahmati Allah, iaitu imam akan mengetahui apa yang berlaku di belakang. Jadi boleh jadi ada makmum yang masih salat, ya, ataupun ada makmum yang ada urusan nak kena salat ba'diyah, ataupun boleh tengoklah siapa yang datang, siapa tak datang. Boleh jadi kalau imam tidak berpaling ke arah makmum dan berzikir dalam tempoh yang panjang, dan masa tu dah ada dah 2-3 orang kaki masjid ni dah balik ke rumah dah. Okey, jadi bila imam paling nak jumpa dengan jemaah ni, imam tak nampak 2-3 orang haji tu yang kaki surau tadi. Nah, jadi imam pun mungkin tertanya, mana Haji Abdullah ke, mana Haji Ubaid, mana Haji Umar, tak datang ke hari ni? Dengan imam berpaling ke belakang, di situ imam tahu, oh rupanya Haji Ubaid ada, Haji Umar pun ada, tapi kemudiannya mereka balik awal. Dan di situ imam juga dapat melihat gelagak makmum, yang mana mungkin ada makmum ni belum apa-apa lagi dah bangun terus dah, bagi dia salam terus ke belakang. Jadi bila imam paling tengok dah kosong dah 2-3 tempat. Sedangkan imam ni dikira zikir sekejap je terus berpaling, rupanya dah ramai dah orang yang pusing duduk menyandar di belakang atau terus balik sebelum sempat berzikir walaupun sekejap. Jadi imam dapat mengecam apa yang dilakukan oleh jemaah, maka imam boleh perbetulkan pada masa akan datang mana-mana kesilapan yang dilakukan. Baik, timbul satu persoalan tuan-tuan. Ada hadis Nabi SAW, riwayat apa yang saya lupa dah, yang menyatakan baginda menggalakkan kita membaca tahlil la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, sebanyak 10 kali selepas maghrib dan selepas subuh. Dan dalam hadis tersebut dinyatakan sebelum berbicara dan dalam keadaan kaki itu sama dengan tahiyat akhir. Biasa dengar jadi artinya kita kekal dalam keadaan tahiyat akhir, jangan diubah posisi kaki kita. Maka biasa kita lihat imam apabila selesai salat, mereka salat maghrib dan subuh, mereka akan baca tahlil dahulu 10 kali, kemudian barulah mereka berpaling menghadap ke arah jemaah. Jadi sebenarnya kita di sini kita dapat lihat adanya percanggahan. Hadis tadi menunjukkan, perbahasan yang kita bawakan tadi menunjukkan sekejap je Nabi hadap ke arah kiblah, terus Nabi berpaling. Dan berpaling tu penting, kita belajar penting, kerana kita boleh tengok ada tak masbuk, ada tak orang nak salat sunat, ada tak orang yang dah balik. Itu penting, ada interaksi antara imam dengan jemaah. Tapi sekarang ni kalau imam baca tahlil dahulu sebanyak 10 kali, agak lama. Dan bila agak lama tu, bila imam paling tu mungkin dah macam-macam benda dah berlaku di belakang imam tanpa disedari oleh imam. Jadi sebenarnya bagaimana kita nak memadukan antara kedua-dua hadis yang kelihatan mukhtalif ataupun bercanggah antara satu sama lain. Pertamanya tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, perlu kita tahu bahawa hadis yang menyatakan, yang menggalakkan kita baca 10 kali itu, ia tidak mencapai piawaian hadis yang sahih, ya, tidak mencapai martabat yang sahih, namun digalakkan. Walaupun tidak sahih, dia antara hasan dengan dhaif. Ada ulama kata hasan, ada ulama kata dhaif. Ala kullin, kita memang digalakkan membaca tahlil sebanyak 10 kali. Tapi yang pastinya 3 kali, itu pasti. Alhamdulillah, 3 kali pasti, itu memang ada hadis yang sahih, riwayat Bukhari. Tapi kalau 10 kali itu, ia hadis yang hasan ataupun dhaif. Ala kullin kita amalkan. Satu. Yang kedua, ulama pun membahaskan, adakah perintah supaya kita kekal dalam keadaan tahiyat tu, adakah ia merujuk kepada imam dan juga makmum, ataupun ia hanya merujuk kepada makmum.
Maka ada ulama menyatakan sebenarnya perintah agar tidak membetulkan kaki, kekalkan dalam keadaan tasyahud akhir, itu hanya perintah untuk makmum ataupun orang yang salat sendirian. Manakala imam terus berpaling menghadap ke arah makmum selepas beristighfar 3 kali dan membaca zikir salam, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram, terus berpaling. Kemudiannya imam nak baca zikir apa dulu pun silakan. Kemudian baru nak baca tahlil 10 kali pun tidak ada isu. Cuma yang tak perlu berpaling tu, yang tidak perlu betulkan kaki hanyalah makmum. Okey, itu penjelasan satu bahagian ulama. Ada ulama pula yang menyatakan sebenarnya perintah Nabi demikian supaya kita kekal di tempat salat masing-masing, jangan bergerak selagi mana belum habiskan zikir yang penting tadi. Jadi kalaulah makmum ataupun imam nak betulkan kaki, itu tak ada isu. Ataupun ada makmum yang mana dia rasa penat badan dia dah tak larat, tulang belakang dia dah sakit, dia nak menyandar, adakah bila dia bangun terus dan dia menyandar di mana-mana tiang, dia tidak mendapat fadilat yang dijanjikan oleh Nabi SAW? Dia dapat. Yang pentingnya dia segera membaca zikir tersebut sebelum dia nak sembang ke, sebelum dia buat kerja lain. Pastikan zikir itu dibaca terlebih dahulu. Maka ibaratnya Nabi menggalakkan kita baca tu jangan luruskan kaki lagi. Padahal boleh kalau kita nak luruskan kaki, apalagi bagi orang yang tidak ada kemampuan untuk bertahan lama dalam kedudukan tasyahudil akhir. Macam mungkin tuan-tuan ada yang tengok saya salat, saya tak duduk tasyahud akhir secara tawarruk. Tawarruk tu macam tasyahud akhir yang biasalah. Ini bukan kerana saya Hanafi dalam bab ini. Hanafi dia tahiyat awal, tahiyat akhir dia sama je, macam duduk tahiyat tasyahud awal, iftirash. Saya buat demikian sebab lutut saya tak tahan, tu je. Jadi kalau saya duduk macam tahiyat akhir tu, saya tak tahan lama-lama, akhirnya saya akan betulkan kaki saya balik. Okey, jadi saya sefaham saya tidak ramai, bukan tidak ramai sebahagian daripada kita memang tak tahan nak duduk tasyahud akhir dalam tempoh yang lama. Jadi kalau nak baca tahlil 10 kali tu dalam keadaan tak luruskan kaki, agak berat bagi sebahagian orang. Maka sebenarnya tak apa, boleh luruskan kaki. Yang penting kita membaca zikir tersebut sebelum melakukan kerja-kerja yang lain. Wallahualam. Ada soalan dulu ke sebelum kita pindah? Kelaziman di Islam orang saya boleh supaya imam bagi salam. Mereka imam sedikit kuat. Adakah dan di belakang tu ada yang solat sunat kan? Adakah imam tu dapat dosa? Mengganggu makmum. Jazakumullah khairan Tuan Haji. Ala kullin ada dua pendapat ulama dalam bab meninggikan suara ataupun memperlahankan suara ketika berzikir ini. Ulama mazhab Syafi'i memang perlahan sungguh. Perlahan tu ibaratnya orang yang membaca Quran ketika salatul zuhur dan salatul asar, hanya kita yang mendengar. Ataupun orang sebelah kita dengar-dengar sikit tu biasalah, tak ada isu pun. Dan pendapat yang kedua pula yang disokong oleh Ibn Taymiyah yang menjadi rujukan utama pelisnya tu. Baik, dan juga beberapa ulama Saudi, rasanya termasuk Syekh bin Utsaimin, menggalakkan agar kita meninggikan sedikit suara dalam keadaan tidak mengganggu jemaah yang lain. Jadi tidak ada pandangan yang ketiga yang menyatakan boleh menyaringkan suara sehingga mengganggu orang lain, itu tidak ada. Tapi kalau sekadar dibaca sedikit kuat, didengari oleh orang yang salat sunat sekalipun, tidak ada masalah selagi mana tidak mengganggu orang yang salat tersebut. Misalnya dengan ada pembesar suara ni, contohnya saya jadi imam, habis dia salat saya pun bacalah ayat kursi ke sebagainya, Allahu la ilaha illahul hayyul qayyum. Jadi jemaah dengar bacaan saya, di belakang pun boleh dengar. Tapi rasanya bacaan setakat itu tidak mengganggu orang yang sedang salat, insya-Allah. Yang tak bolehnya Allahu la ilaha illahul hayyul qayyum, ramai-ramai pula baca.
Ada satu surau siap tarik lagi baca tarannum ramai-ramai. Sebab jadi imam tu dia guru tarannum. Dan orang surau dia tu memang belajar Quran dengan dia cara tarannum juga. Jadi mereka berzikir ramai-ramai tu dengan cara tarannum. Itu sebenarnya makruh kerana mengganggu orang yang salat. Tapi kalau zikir yang sekuat yang saya tunjuk contoh tadi, astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, InsyaAllah tidak mengganggu orang yang sedang salah. Allah alam. Itulah. Baik. Dan Ustaz pernah tak sembahyang di sini lah? Ustaz dengar sini kan? Okey, saya banyak solat di macam-macam tempat dah. Memang ada lah apa yang Tuan Haji sebutkan tu. Siap kalau lepas isyak tu baca surah Al-Mulk dengan, saya tak ada isu kalau baca surah Al-Mulk tu. Sekarang ni tak perlu lawan dah orang baca surah Al-Mulk ni, lawan sakit kita je. Okey, orang baca surah Al-Mulk, saya tak ada isu kalau nak guna pembesar suara pun. Asalkan suara perlahan. Imam kadang-kadang dia nak baca juga, dia nak guna pembesar suara agar dapat menyatukan suara. Kita apa? Kalau bacanya tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Okey. Tapi memang ada satu dua tempat baca dengan sekuat hati. Yang belakang pun naik syekh juga. Ramai-ramai jadi qori Melaka. Itu memang kita jam lah. Kita bukan tak tegur, kita tegur, tapi dia teguran ni dia kadang-kadang kan kalau kita tengah mengajar kita sebut kan, sebenarnya tak masuk pun. Dia tu dia sebenarnya dia tengah melayang fikiran ke tempat lain, tapi secara fizikalinya dia respon baik terhadap apa yang kita sampaikan. Okey lah dia respon tu, tapi sebenarnya tak masuk pun. Dan akhirnya bila kita tegur jangan tinggi suara masa zikir, kasihan orang, habis tu dia tu habis dia buat balik. Dia tak boleh dah, dia tak boleh masuk sebenarnya, dia tak faham apa yang kita sampaikan. Jadi tugas kita bukan mencemoh, kita bersabar, kita sampaikan lagi. Boleh jadi kalau zaman mereka tak nak berlaku perubahan, mungkin dalam 10 tahun akan datang berlaku perubahan pun jadilah. Tapi 10 tahun lewat sangatlah kan, terlalu lewat. Itulah Tuan Haji. Kalau jahil dia menguasai masjid surau kan. Misalnya kita keluar itu arah keliling kan. Dia memandangkan suara mungkin kan. Betul, kalau jaiz boleh buat macam tu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tak boleh sebut jaiz kuat-kuat ni. Ustaz, saya ingat kalau bukan dia orang nak masuk tapi dah jadi adat. Dah jadi, itu pun betul juga. Dah jadi adat. Macam kita makan nasi, tapi kopi tak sah jadi. Semua makan tak. Bukan dengan lelaki je. Muslimah belakang bersama naik tu. Sama naik juga. Tempat. Nanti dah jadi adat, bila kita jadi adat tadi. Kita kata boleh tahan kan. Jadi kalau boleh tak apa kan. Macam di mana kan. Dia dah dengar. Besar-besar dekat bumi tu. Dia dengar. Tak ambil juga. Amin kata masuk amin. Lemah ni. Baik. Hayyakumullah. Haji sebut tadi saya teringat kenapa ya? Adat. Saya ingat dah apa poin saya nak sampaikan tadi. Ada satu surau semalam saya pergi ke Putrajaya. Memang surau tu macam tu lah. Dia baca juga surah Al-Mulk. Yang jadi imam tu saya tak tahu, dia orang Bangladesh kot. Tapi saya sukalah dia jadi imam. Dia jadi imam dengan tenang, relax. Sukalah cara bacaan dia pun sedap. Dia dah dalam usia dalam 50 lebih macam tu lah. Dia kalau baca surah Al-Mulk macam mana, habis dia doa, dia akan baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lepas tu tak guna mic lah. Bismillahirrahmanirrahim. Baca masing-masing. Ada habis awal, ada habis nambat. Jadi ikut dan dia mula dengan auzubillah aja. Jadi bagi saya itu satu contoh yang baik. Tapi contoh yang paling baiklah bagi saya setakat saya temui, dia nak juga baca surah Al-Mulk. Okey, dan okey sebenarnya tak ada masalah pun. Tapi dia baca selepas salat ba'diyah. Dia zikir semua dulu, salat ba'diyah, kemudiannya mana-mana yang ada baca surah Al-Mulk. Dan imam pun baca dengan tenang. Dan bacaan dia tu pun walaupun menggunakan pembesar suara, dan ada seorang dua orang lagi salat sunat, tidak mengganggu. Jadi dia ada dua nilai yang baik. Satu, dia tidak mengganggu. Yang keduanya, dia baca selepas semuanya selesai. Salat ba'diyah pun selesai. Kerana memang ada tempat yang terlalu mementingkan suratul muluk,
tetapi mereka tidak mengerjakan salat ba'da isyak. Itu kita nak bagi faham ni, salat ba'da isyak tu mesti dibuat. Surah Al-Mulk ni tak buat pun dia bukan tak buat macam mana, dia tak setanding dengan kesunahan salat ba'diyah isyak. Itu lagi tinggi kedudukan dia. Allah A'lam. Baca surah Al-Mulk ni kita baru je di Selangor lah. Itu tak ada. Betul, tak ada. Berdasarkan hadis Nabi SAW. Sallallahu alaihi Nabi wasallam. galakkan baca macam ni orang panggilnya. Galakkan baca Al-Mulk dia nak tidur. Nabi SAW kan. Tapi orang hari ni tidur lambat lagi. Aisyah dah baca Al-Mulk. Sebab di rumah lepak kedai mamak lah, tengok TV kan. Dia tak buat kesan lah. Okey. Al-Mulk dia bawa umat. Dia pelarian pertama. Ayat yang ada tu. Dia ada kaitan dengan umat. Okey. Saya ada respon sikit tapi apa, ada soalan? Bukan jadi dah tiap-tiap kali solat kan dia mengeraskan zikir, bukan tu bid'ah kan? Ya, kalau meninggikan suara sampai mengganggu orang, itu bid'ah. Kalau dia tiap-tiap kali solat, Maksudnya berzikir kuat sikit ke berzikir yang mengganggu orang? Yang buat sikit lah, lebih kurang pakai pembesar suara. dia kalau kita sampai mengganggu orang, itu bid'ah lah walaupun sekali dia buat. Tapi kalau sekadar contoh saya buat tadi, itu memang digalakkan oleh sebahagian ulama. Sebabnya ada hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma menyatakan, kami mengetahui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat selesai solat dengan takbir. Artinya mereka meninggikan suara ketika berzikir, tapi bukan tinggi sampai mengganggu orang. Jadi kalau sekadar baca kuat sedikit, walaupun selalu tak ada isu, kerana ada ulama yang sokong. Yang tak bolehnya ganggu orang tu tak boleh. Okay. Dan Al-Mulk Imam Syafi'i bagi tahu boleh diberikan suara bisa fikir bila ada anak murid, ada pelajar atau mu'alaf kan, dia Betul. memahami apa yang bukan dia kena lakukan dia dah 3 hari 4 hari kan. Itu pandangan Imam Syafi'i. Tapi ala kulin, macam saya sebut tadilah, ramai je ulama membenarkan ditinggikan sedikit suara. Imam Syafi'i memang dia kata tinggi tu sekadar untuk mengajar je dan kemudian kena tinggal. Tapi ala kulinya ada dua pendapat ulama, dua-dua boleh kita terima. Tuan-tuan nak zikir perlahan, Imam Syafi'i. Tuan-tuan nak kuatkan sedikit suara, Ibn Taymiyah. Jadi dua-dua tak ada masalah. Jadi kita sekarang terbalik dah ni, yang geng Syafi'i yang tinggi suara, yang geng Taymiyah yang perlahan. Jadi sebenarnya dua-dua dibolehkan, tak ada isu pun. Baik, cuma berkenaan dengan suratul Muluk, Tuan Haji jazakumullah khairah, dia sebenarnya kita kena faham suratul Muluk daripada dua sudut, ya. Sudut yang pertama, sudut untuk menyelamatkan kita daripada azab kubur seperti dijanjikan dalam hadis. Dan sudut yang kedua, mengikut sunnah Nabi secara lebih deep, ya. Kalau kita nak ikut sunnah Nabi secara lebih deep lagi, betul-betul memberikan kesan, ya, sebelum tidur. Tapi berapa ramai je mampu nak sebelum tidur baca suratul Muluk? Takut baca-baca beberapa ayat dah tidur dah. Tak kira lagi ayat kursi, tak kira lagi dua terakhir surah Baqarah. Saya kadang-kadang boleh baca surah Al-Mulk dengan tujuan nak tidurkan anak. Tapi kalau saya sendiri nak tidur, baca surah Al-Mulk, tak adanya tuan-tuan. Saya tak mampu, saya lah. Mungkin Din okey je. Saya yang tak mampu. Okey, tapi daripada aspek menyelamatkan kita daripada azab kubur, insya-Allah, kata ulama, boleh dibaca pada bila-bila masa, sama ada lepas isyak, lepas maghrib, hatta pada waktu siang sekalipun. Jadi kalau kita salatul duha, kita pun nak baca suratul Muluk pun berfungsi. Jadi saya melihat tidak ada isu tu Haji untuk baca lepas isyak dengan tujuan itu. Cuma yang lebih deep maksudnya dibaca sebelum tidur, tapi ya memang sukar. Memang sukar. Jadi boleh dibaca. Saya pun baca fatwa ulama, siapa yang nak baca suratul Muluk dalam salat ba'da isyak pun nak habiskan, silakan. Tak ada masalah. Dia berfungsi menyelamatkan daripada azab kubur. Allah A'lam. Baik. Dia baca sikit-sikit, insya-Allah boleh. Cuma kita katakan ada yang afdal, ada yang kurang afdal. Tapi lebih baiklah daripada tak baca langsung kan. Sebab dia tidak ada ketentuan kena baca tu habis bila. Tidak ada ketentuan benda tu. Baik. Kalau tak ada saya, tapi ada isu yang dia minta ulas tu pasal salat duha tu macam mana ni maksudnya?
penuhi. Okey. Pertamanya tuan-tuan, bila sebut tentang salatul duha, Akhi Khairuddin minta saya ulas tentang betulkah salat 4 rakaat tu dipenuhi segala hajat. Dan yang keduanya, sebenarnya tidak ada kelebihan salatul duha bersamaan dengan pahala haji dan umrah secara sempurna. Yang ada, hadis Nabi paling tinggi pun kata, siapa yang salatul duha seperti mendapat pahala umrah. Seperti ya, bukan dapat pahala umrah, seperti. Jadi kalau kata seperti mendapat pahala haji dan umrah secara sempurna tu tidak ada. Baik. Bila saya baca ada satu buku tu, Amalan Sedikit Tapi Pahala Banyak, ditulis oleh Ustaz Fulan bin Fulan, tak boleh sebut namanya. Dan saya dengar ceramah orang lain juga, dia kata siapa yang solat isyraq, bagi saya isyraq dan duha tu sama je lah, dia solat yang sama je. Siapa yang solat isyraq seperti pahalanya haji dan umrah secara sempurna. Sebenarnya ini salah satu silap faham ataupun tidak membawa teks hadis secara penuh. Yang betulnya kata Nabi, siapa yang solat subuh berjemaah, kemudian dia berzikir kepada Allah Azza wa Jalla sampai matahari terbit, kemudian dia solat 2 rakaat, dapat pahala haji dan umrah secara sempurna. Jadi dia package. Dia bukannya solat isyraq saja, dia package bermula solat subuh berjemaah. Okey, ulasan dalam sedikit. Apabila Nabi SAW menyatakan solat subuh ke, solat zuhur ke, solat isyak maghrib ke, solat isyak, ia bukan solat subuh semata-mata. Ia sekali dengan solat sunat subuh. Itu boleh kita baca dalam pelbagai ulasan ulama. Bila sebut solat subuh je, sekalilah solat sunat subuh, dia tak boleh asing. Bila sebut je solat maghrib, sekalilah dengan ba'da maghrib, tak boleh asing. Contohnya kita kata, lepas maghrib nanti ada kuliah. Adakah lepas maghrib terus ada kuliah? Tak boleh solat ba'diyah? Tak, dia sekali. Benda tu dia package yang sama. Okey, baik. Macam kita kata, Tu Haji sebut tadilah pasal nasi tadi kan. Bila kita sebut dia macam apa kalau ni? Combo lah. Kita kata set combo. Dia sekali, dia tak boleh diasingkan. Bagi saya nasi lemak, nasi je datang. Telur tak ada, ikan bilis tak ada, sambal tak ada. Ini bukan nasi lemak ni. Nasi lemak mestilah ada sambal dia, mestilah. Kalau tak ada ikan bilis pun tak apa, yang penting ada sambal dia tu. Adalah telur. Jadi kalau nasi semata-mata, dah cik kata nak nasi je. Agak-agak lah. Ataupun ada orang ajak, jom makan gulai. Adakah gulai je? Tak adalah, ada nasi lah, ada lauk. Ada lauk, bukan lauk gulai pun ada. Bahkan mungkin lauk gulai pun tak ada. Ajak je makan gulai, lauk gulai pun tak ada. Artinya makan kenduri. Jadi dalam bab ini, satunya solat sunat subuh, keduanya salatul subuh, ketiga zikrullah termasuk majlis ilmu. Solat sunat subuh, yang kedua solat subuh. Dan apabila Nabi SAW kata solat subuh berjemaah, faham kita di masjid. Apabila Nabi kata solat subuh berjemaah, faham kita awal waktu, kecuali kita Hanafi. Kemudiannya berzikir kepada Allah Azza wa Jalla sampai matahari terbit. 5 benda kena buat. Dan barulah tambah yang keenam, solat 2 rakaat tanpa mengira solat tu pukul 7 suku ke, pukul 8 ke, pukul 9 ke, pukul 12 ke, tak kisah. Yang penting zikir tu sampai matahari terbit. Kemudian kita pun kata tak nak solat lagi, sebab nak ambil solat duha pada waktu yang terbaik 10.30. Tak apa, silakan. Kita balik dulu, kita buat kerja 10.30, baru kita solat. Baru kita dikira dapat package yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad SAW. Okay, satu. Dan bermakna tidak ada hadis menyatakan solat duha semata-mata dapat pahala haji dan umrah secara sempurna. Dan ada hadis yang lain riwayat Abu Daud menyatakan orang yang solat duha dapat pahala seperti umrah. Tapi itulah dia kata seperti, bukan pahala umrah betul. Baik. Yang kedua, adakah bila kita solat duha 4 rakaat dipenuhi hajat? Itu ada hadis dalam riwayat Tirmizi. Kata Nabi SAW, berkatalah Allah Azza wa Jalla. Itu hadis qudsi ya. Ya ibna Adam, irka'li min awalin nahar arba'an. Rasanya Nabi sebut arba'an rasanya. Akfika akhirahu aw kama qala, wahai anak Adam, solatlah kerana-Ku. Okey, jadi solat kerana Allah Azza wa Jalla ya. Bila pada awal siang. Berapa rakaat? 4 rakaat. Maka Allah Taala penuhi hajatnya.
Walaupun hadis itu hadis yang dhaif, tetapi boleh diterima oleh ulama. Kerana dhaif dia tetap boleh menjadi motivasi untuk beramal. Cuma ulasan ulama bila sebut dipenuhi hajat tu, dipelihara keimanan, dipelihara daripada musibah, dan antara tu murah rezeki. Antara yang paling penting dipelihara iman, dipelihara daripada musibah, diberikan kebaikan demi kebaikan, dan antaranya murah rezeki. Jadi adalah dalilnya begitulah, akhi. Allah a'lam. Ada lagi yang lain? Tidak kata duduk tahiyat awal dan duduk tahiyat akhir. Terima kasih banyak tu Haji. Ada buah lain tu Haji mungkin. Dia sebenarnya apa pun dia hadis lah tu Haji, jazakumullah khairah. Ada hadis Nabi yang menunjukkan Nabi duduk cara macam mana. Tapi hadis-hadis itulah hadis yang saya tak hafal. Jujurnya saya tak hafal hadis tu. Tapi kalau kita lihat dalam kitab-kitab fiqh yang bahas tentang hadis ni, memang dia sebutlah, sampaikan keempat-empat mazhab berbeza pandangan. Mazhab Hanafi, mana-mana duduk dalam solat, semuanya macam duduk tahiyat awal. Mazhab Maliki pula, mana-mana duduk dalam solat, semuanya macam duduk tahiyat akhir. Semuanya ada hadis. Cuma cara mereka memahami hadis. Mazhab Syafi'i pula, tahiyat awal dan tahiyat akhir dibezakan cara duduk. Ada hadisnya. Dan mazhab Hanbali sama dengan mazhab Syafi'i, dibezakan antara duduk tasyahud awal dengan duduk tasyahud akhir, melainkan kalau solat tu 2 rakaat. Jadi kalau 2 rakaat, Hanbali menyatakan solat subuh ke, solat sunat ke, solat Jumaat, duduk macam tasyahud awal. Itu Hanbali. Jadi sebenarnya memang ada hadis lah tu Haji, membincangkan cara duduk tu, tawarruk ataupun iftirash. Wallahu a'lam. Sebelum salat tak ada pula saya jumpa bacaan tu Haji. Saya tak Oh, cara bacaan penuh dia tu. Dia sebenarnya cara sebutan tu tak ada. Apa makna dia? Satunya bacaan tu boleh sebut bahasa Melayu, itu lebih baik sebenarnya. Kerana kalau bahasa Arab orang tak faham, tapi orang faham je lah kan. Mana orang faham je lah. Cakap bahasa Arab pun orang boleh faham dah. Cik Imam suruh luruskan soft tu. Okay, kalau di Mekah, di Madinah biasa mereka sebut istawu wa'tadilu. Istawu tu luruskan, wa'tadilu pun luruskan, sama je. Ada yang kata aqimu sufufakum, luruskan soft-softmu. Fa inna taswiyatas sufuf min tamamis salah. Sesungguhnya lurusnya saf itu antara tanda kesempurnaan salat. Itulah contohnya tu Haji. Jadi paling kurang istawu, luruskan. Tapi paling baik di tempat kita ni dalam bahasa Melayu je, luruskan saf. Tapi Ustaz Syamsuddin pernah bahas benda ni, saya dengar dalam YouTube. Tak semestinya imam kena sebut luruskan saf pada setiap masa. Bila imam dah tengok solat pun satu saf je, dah semua lurus, okey dah lah. Tak payahlah nak suruh lagi kan. Sebab surau kita pun besar ni je pun. Boleh tanya Ustaz Din nanti, betul ke itu pandangan dia. Tapi tu saya dengar sendiri apa yang boleh aku kupas. Allah a'lam. Yang awalnya dia atas waktu badan tu dan lagu. Okey. Ada pernah saya dengan kawan saya lah, sembahyang di Thailand. Jadi dia orang duduk kayak himpit dia dengan sendiri. Lemak Faham? dia kan. Jadi waktu badan tu dia orang. Okey. Tak terus jadi anak dia pada kota. Benar Ustaz. Jazakumullah khairah. Saya setuju apa tu Haji sebut. Walaupun kita ada kaedah kita duduk tawarruk ke, duduk iftirash ke, akhirnya kita kena raikan juga faktor badan tu. Artinya kalau dah himpit sangat, janganlah duduk macam tasyahud akhir juga.
kesian orang sebelah. Macam saya ni kecil ni selalu jadi mangsa pada orang yang badan besar sikit. Jadi ada masa kita sampai macam ni. Sebenarnya bila kita dah berusia, macam model lagi Imran model lagi tak apalah, orang dah tua ni Imran, saya ingat badan sikit macam ni pun sakit. Dia buat kesan sebenarnya. Jadi kalau dah orang terlalu ramai, semua duduk macam tasyahud awal, itu lebih baik. Wallahu a'lam. Terima kasih. Kita duduk tak payah awal tu. Ha. Kita orang besar macam ustaz tadi, mangsa selalu. Kasihan kan? Kita tak mengganggu orang. Betul. Segera dilarang tu kan. Betul tu Haji, betul. Jazakumullah khairah. Kalau orang boleh faham benda ni, alhamdulillah. Tapi tugas kita menyampaikan. Saya punya sebagai akhir lah, tak ada apa-apa ni. Akhir Okey. Macam mana? Akhir akhir. Sebab kita ada kelas mana ni. Bacaan Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, pandangan paling tepatlah bagi saya nah, wallahu alam, dibaca sebelum salam. InsyaAllah itu pandangan yang paling tepat. Bagi orang yang berpegang, doa itu dibaca selepas salam, bukannya betul-betul selepas salam. Dia kena baca istighfar dulu, dia kena baca Allahumma antas salam dulu, kemudian dia nak baca Allahumma a'inni ala zikrika, ataupun ke depan lagi, boleh. Artinya bukan mubasyarah, bukan betul-betul selepas salam. Dia kena istighfar dulu. Tapi paling baik insya-Allah sebelum salam. Allah a'lam. Terima kasih banyak. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.